Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi malam ni. Malam ni kita akan baca bermula daripada ayat 246, muka surat 268, 268 muka surat. Ayatnya 246. Malam ni yang akan baca bersama kita ialah Fathi. Fathi baca, silakan. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Bermaksud, tidakkah engkau tahu wahai Muhammad tentang kisah ketua-ketua Bani Israel sesudah wafatnya Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, lantiklah seorang raja untuk kami supaya boleh kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka berkata, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka berkata, mengapa pula kami tidak akan berperang pada jalan Allah, sedang kami telah diusir dari kampung halaman kami. Maka apabila perang itu turunkan kewajipan itu, kecuali sebahagian kecil dari mereka, dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Baca lagi terus. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Bermaksud, dan Nabi mereka pula berkata kepada mereka, bahwasanya Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Mereka berkata, bagaimana dia menjawab, bagaimana dia mendapat memerintah kami, sedang kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya. Dan dia pula tidak diberi keluasan harta kekayaan. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya, yakni Talut menjadi raja kamu, dan telah mengurniakannya kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan. Dan ingatlah, Allah jugalah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas, yakni rahmatnya dan pengurniaannya, lagi Maha mengetahui. Baca. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Bermaksud, dan Nabi mereka berkata lagi kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu, yakni yang menunjukkan benarnya dari Allah, ialah datangnya kepadamu tabut, yakni peti yang telah dirampas oleh musuhmu, yang mengandungi sesuatu yang memberi ketenteraman jiwa dari Tuhanmu, dan berisi sebahagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun. Tabut itu akan dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya peristiwa kembalinya tabut itu mengandungi satu tanda keterangan bagimu, jika betul kamu orang-orang yang beriman. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده
قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Bermaksud, kemudian apabila Talut keluar bersama-sama tenteranya, berkata ia, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang meminum airnya, maka bukanlah ia dari pengikutku. Dan sesiapa yang tidak merasai airnya, maka sesungguhnya ia dari pengikutku, kecuali orang yang mencedok satu cedokan dengan tangannya. Sesudah diingatkan demikian, mereka meminum juga dari sungai itu dengan sepuas-puasnya, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Setelah Talut bersama-sama orang-orang yang beriman menyeberangi sungai itu, berkatalah orang-orang yang meminum sepuas-puasnya, kami pada hari ini tidak terdaya menentang Jalut dan tenteranya. Berkata pula orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah. Berapa banyak yang pernah terjadi, golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah sentiasa bersama-sama dengan orang-orang yang bersabar. Baca. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Dan apabila mereka yang beriman itu keluar menentang Jalut dan tenteranya, mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan teguhkanlah pendirian kami serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Bermaksud, oleh sebab itu mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah, dan Nabi Daud yang turut serta dalam tentera Talut membunuh Jalut. Dan sesudah itu Allah memberikan kepadanya, yakni Nabi Daud, kuasa pemerintahan dan hikmah, serta diajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Dan kalaulah Allah tidak menolak keganasan setengah manusia yang ingkar dan derhaka dengan setengahnya yang lain yang beriman dan setia, nescaya rosak binasalah bumi ini. Akan tetapi Allah sentiasa melimpah kurnianya kepada sekalian alam. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Bermaksud, itulah ayat-ayat keterangan Allah. Kami bacakannya kepadamu wahai Muhammad dengan benar, dan sesungguhnya engkau adalah salah seorang dari rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Itulah beberapa ayat kita baca tadi. Malam ni mungkin kita tak sempat bincang semua sekali. Tetapi yang saya minta baca semua tu sebab dia ada kaitan. Ayat-ayat tadi yang kita baca tu saling ada kaitan. Kalau kita tak baca sampai sini, dia jadi macam putus lah. Walaupun kita baca saja, mungkin malam ni tak sempat lah nak bincang semua tu. Tetapi itulah beberapa ayat yang saling berkait. Baiklah, kita kembali semula ke tempat mula-mula baca tadi. Di sini. Itu ayat 246 muka surat 268. Balik semula situ 268 muka surat. Alam tara ilal bala'i min bani Israel min ba'di Musa. Ayat ni 246 ni bermula dengan firman Allah begitu. Alam tara ilal mala'i. Tidakkah engkau tahu? Tidakkah engkau lihat? Tidakkah engkau perhatikan? Asal maknanya begitulah, lihat, perhatikan. Maksudnya tahu. Tidakkah engkau tahu? Jadi siapa engkau tu? Mukhatabnya, orang yang dihadap cakap ni, iaitu Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam kurungan tu ada wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Maksudnya bukan nak bagi tahu kepada Nabi kita sahaja. Semualah umat dia.
kena tahu, kena belajar daripada sejarah, daripada kisah-kisah seperti ini. Tentang kisah ketua-ketua Bani Israel. Sesudah wafatnya Nabi Musa, min ba'di Musa, sesudah Nabi Musa, ini min ba'di wafati Musa, min ba'di an tuwfiya Musa, setelah sesudah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Jadi cerita ni jelaslah kepada kita selepas Nabi Isa, selepas Nabi Musa, dan ia berkait dengan Bani Israel. Ini berhubung dengan ketua-ketua mereka. Ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, tidak disebut di sini nabi itu apa namanya. Itulah sebab nabi-nabi ni kita percaya secara umum, selain daripada yang wajib kita ketahui itu 25 nabi rasul itu, ramai lagi yang lain kita tak tahu nama pun tak apa. Buktinya dalam Quran ini ada disebut nabi dan tidak disebut nama. Yang perlu tahunya nabi. Ni yang berkenaan ni seorang nabi. Seorang nabi mereka lantiklah, kata ketua-ketua Bani Israel itu, dia kata kepada nabi mereka, lantiklah seorang raja untuk kami. Ib'ath lana malika, supaya boleh kami berperang, yakni di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Boleh jadi akan berlaku begitu. Mereka berkata, mengapa pula kami tidak akan berperang pada jalan Allah, sedang kami telah diusir dari kampung halaman kami, dan anak-anak kami, dari anak-anak kami terpisah, anak-anak isteri terpisah. Sebab apa? Sebab berlakunya perang, rampasan kuasa. Maka apabila perang itu diwajibkan atas mereka, lepas itu diwajibkanlah perang ke atas mereka, mereka membelakangkan kewajipan itu, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Yang patuh, yang betul-betul ikut, sebahagian kecil saja. Yang lain itu membelakangkan kewajipan itu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim, orang-orang yang nak macam tu, minta supaya buat gini-gini, lepas tu tidak memenuhi apa yang mereka minta tu. Bila diberikan, mereka tidak melaksanakan. Itu termasuk dalam orang-orang yang zalim. Baik. Termasuk dalam orang-orang yang zalim. Kalau dalam Quran ni begitu ya dia. Begitu saja. Dalam Quran yang diutamakan ialah pengajaran dia. Pengajaran dia. Tentang nama Nabi itu, apa nama dia, itu tidak dipentingkan. Tidak dipenting. Kalau kita nak tengok juga, maka kita kena tengok dalam tafsir-tafsir yang menggunakan hadis-hadis dan lain-lain. Kita tengok situ. Kalau dalam tafsir Quran dengan Quran, tak ada dia begitu. Sebagai contohnya, kita ambil, kita tengok. Tentu dah zaman itu disebut dah. Zaman itu selepas daripada Nabi Musa. Selepas daripada Nabi Musa. Ini ayat kita bertemu dah. Mudah sekarang ni ada kemudahan ini kan, komputer ke apa ni. Baik. Ni di atas ni banyak tafsir ni, boleh tahan nak pilih. Kitab Amisa lah. Tafsir Al-Wasit. Saya suka tafsir ni sebab banyak bagus kan. Cuba tengok. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil.
Itu amar. Bila ada amar itu, jawab amar itu dia kena fi'il mudhari', mati, majzum, nuqatil, begitu. Firman Allah SWT, alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa istinafun thanin. Kepada orang yang mengaji dia faham lah bila kata istinaf yang kedua. Selepas daripada firman Allah sebelum itu, alam tara ilal ladhina kharaju min diyarihim. Jadi yang kedua yang kita baca malam ni sebagai dalil sebenarnya. Allah SWT kemukakan sebagai dalil bagi firman Allah, waqatilu fi sabilillah. Yang sebelum ni, berperanglah kamu pada jalan Allah. Jadi semua ni nak menimbulkan, membangkitkan semangat. Sebelum pada ni dah cerita dah, tak perlu takut mati. Sebab mati ni di tangan Allah. Kalau pergi perang pun tidak tanda kita mati situ, tak mati. Tak pergi perang pun kalau tanda mati, dah mati. Ni yang kedua pula. Dalil lagi, bukti lagi. Supaya apa? Ni nak menggalakkan umat Islam ni supaya berjihad. Dan segala kesukaran dalam jihad itu dihadapi dengan mudah untuk mendapat kehidupan yang mulia. Perang-perang ni dapat kehidupan yang mulia. Sebab sesuatu bangsa tu kadang-kadang dihalau, dibuat negeri, sampai ke peringkat usaha menghapuskan etnik. Etnik pun ada. Begitulah perang tu. Wal mala' al-ashraf minan nas, kalangan bangsawan lah. Jadi yang ini kita tak perlu semua baca lah kan. Itu dari segi bahasa lah. Kenapa pembesar bangsawan tu orang panggil malak dalam bahasa Arab. Kepada orang yang tak erti bahasa Arab, royak pun dia tak nampak tu. Jadi sebab itu saya rasa tak perlulah. Ni misalnya, li'anna haibatahum tamla'us sudur aw li'annahum yatamala'un ay yata'awanun fi syu'unihim. Itu sebab dinamakan begitu. Bahasa yang betul-betul maju, betul-betul bertamadun, dan dia ada akar umbi dia boleh tahu perkataan ini kenapa nama begitu. Kenapa nama begitu? Kenapa dinamakan begitu? Boleh. Tapi kalau misalnya bahasa kita, banyak kita tak tahu. Sebab apa orang panggil rumah tu rumah? Tak boleh nak royak, tak boleh nak cerita. Tapi kalau bahasa Arab ni masjid, kenapa masjid tu orang panggil masjid? Boleh cerita, boleh royak. Kenapa manusia tu orang panggil manusia? Tak boleh nak royak kita. Tapi kalau Arab boleh. Kenapa insan? Manusia tu insan, dinamakan insan, ada. Itu bahasa yang memang berakar umbi. Kita tahu asal dia tu dalam bahasa tu juga. Macam bahasa kita ni, bahasa pinjam ambil orang. Jadi kalau selagi kita tak tahu bahasa orang tu, tak boleh nak kait. Tak boleh nak kait. Jadi maksud dia hanya kama sabaqa an bayyana fi qawlihi alam tara ila alladhina kharaju. Sebelum ni kita sudah sebut dah bincang dah sebelum, di bawah ayat tu, qad alimta ayyuhal aqil, wahai orang yang berakal, engkau telah pun tahu keadaan kaum Bani Israel selepas daripada meninggalnya Nabi Musa AS. Ketika mereka kata kepada salah seorang Nabi mereka, aqim lana amiran, lantiklah seorang panglima, likai nuqatila ma'ahu fi sabilillah, untuk kami dapat berperang bersamanya pada jalan Allah. Tak apalah ni. Jadi puak-puak ni hidup selepas zaman Nabi Musa, itu jelas. Bila Quran sebut begitu, maknanya itu tak boleh kita nak kata sebelum zaman Nabi Musa, tidak. Yang dimaksudkan dengan Nabi ni, idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan. Yang dimaksudkan dengan Nabi yang mereka kata ib'ath lana malikan itu, mengikut pendapat yang rajih,
Syamwil bin Hannah. Itu nama dia, Syamwil bin Hannah. Macam-macam lah orang sebut kan. Samuel pun ada juga. Orang putih sebut Samuel. Ada begitu. Abdullah lagi. Sebab apa mereka minta dengan Nabi ni lantik seorang panglima? Sebabnya puak-puak Amalikah. Puak-puak Amalikah ni pengikut-pengikut Jalut telah mengeluarkan mereka daripada tanah air mereka. Itu lama dah cerita perang ni, rebut negeri orang, rapah negeri orang, sehingga negeri orang tu jadi berselera, jadi pecah-pecah, jadi berubah peta negeri tu jadi berubah. Itu biasa daripada dulu lagi, daripada dulu lagi berlaku. Dan mereka telah dikalahkan dengan begitu teruk sekali. Jadi mereka nak kembalilah kegemilangan mereka yang telah hilang itu, dan kemuliaan mereka yang telah dirampas oleh musuh, di bawah seorang pemimpin yang dipilih oleh Nabi mereka sendiri. Bukan calon-calon lah kira. Tentu sekali kalau dipilih oleh Nabi ni yang terbaik lah. Ini yang kita kata. Dia sebut Nabi saja dengan sirah tangkir, Nabiyyin, seorang Nabi. Tak sebut nama Nabi atau Nabi itu maklum dah, tak ada. Ini isyarat kepada untuk kita mendapat pengajaran daripada Al-Quran ini, bukan diri Nabi itu, berkait dengan nama dia itu tak penting. Yang dimaksudkan ialah untuk nak tahu cerita mereka itu dan apa yang berlaku di antara mereka dengan Nabi mereka. Banyak peristiwa-peristiwa yang menarik kita supaya kita insaf dan mengambil iktibar dan pengajaran. Itu ya, dalam Quran ini dia utama, dapat pengajaran. Dia tidak seperti kalau kita baca Bible lah contohnya, Bible. Dia detail. Bin ni. Orang ni bin ni. Fulan bin fulan itu lengkap. Jadi banyak ambil masa situ. Padahal kalau tak tahu, tak apa. Yang naknya pengajaran. Itulah cara Quran, metod Al-Quran apabila ia bercerita. Dalam Quran ni kalau cerita tentang apa-apa, dia tidak memberikan perhatian sangat kepada pribadi, kepada diri orang dan zaman dengan tempat, tahu berapa hari bulan. Kalau kita nak cari dalam Quran, tak jumpa lah benda lagu tu. Cara Quran mempersembahkan, memperkenalkan, menceritakan sejarah tu dia berbeza daripada buku sejarah yang lain. Sebab apa? Yang diutamakan ialah pengajaran di sebalik cerita tu. Di sebalik cerita. Sekadar yang diperlukan itu saja diceritakan. Yang paling besarnya iaitu pengajaran dan iktibar yang dapat kita ambil daripada kisah itu. Moral dia kata. Moral cerita. Daripada cara Allah SWT sebutkan, fahal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Daripada cara Nabi mereka tu bercakap, kita dapat bayangkan Nabi mereka dah tahu dah perangai mereka. Itu dia. Yatawajjasu minhum khifatan li'annahu a'rafu bi tabi'atihi. Jadi Nabi mereka ni memang tahu dah perangai pokok ni. Dia nak apa-apa, ketika dia nak tu dia bergoma lah. Tekan. Tapi apabila sampai masa, tu baiklah perangai dia yang sebenarnya. Kira-kiranya Nabi tu tahu dah. Sebab tu dia kata lagu tu. Hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Kalau kita nak kata ke bahasa Kelantan, dia kata lamakan. Lamakan, kalau Tuhan sudah tentu dah panglima, demo pula lah. Keberatan pulanya. Aku duduk berasa kamu ni buah aja. Cakap saja, cakap besar.
Kalau difardukan perang, boleh tengok lah. Jadi Nabi tu kata gitu tu kira maksud dia lah. Kira-kira jadi dia tahu dah perangai umat dia tu. Jadi kamu sepatutnya kena menilai, memeriksa, cek diri sendiri dulu sebelum nak minta tu. Sebab apa? Satu kesalahan besar setelah kita minta, lepas tu kita tidak memenuhi. Kita tidak memenuhi, kita tidak jaga molek. Kita lari, kita berpaling tak ada. Itu tak kena, itu jadi orang zalim. Lepas tu dalam seperti kita baca tadi lah, zahirnya begitu. Mereka jawab, kenapa pula yang kita tidak akan perangnya? Sedangkan kita ni ukhrijna min diyarina wa abnaina. Teruk benar dah kita. Dihalau daripada tanah air, tak boleh nak duduk di negeri sendiri. Di sinilah kita nampak besarnya nikmat ada negeri sendiri, negara sendiri. Kalau tidak menumpai lah, menumpai. Bani Israel duduk di Mesir, menumpai bangsa Qibti, bangsa Fir'aun. Fir'aun lah jadi rajanya. Mereka jadi hamba abdi saja di situ. Jadi bila begitu, terpaksa kena melarikan diri, keluar negeri. Keluar negeri pun susah, dalam keadaan susah. Jadi sebab-sebab ada cukup untuk kita melawan musuh ni. Kenapa pula kita tidak akan berperang kalau ada pemimpin? Jadi bila begitu, jadi sini ni kalau kita nak tengok dalam Quran di tempat lain, tak ada, gitu je. Satu peristiwa yang disebut sepintas lalu, gitu. Cumanya adalah berdasarkan hadis-hadis tu disebut mereka ini tidak berganjak tu. Dia pesan jangan minum air sungai tu kalau betul-betul ikut dia, iaitu orang yang melepasi sungai. Mereka 313 orang, sama ramai dengan ahli Badar, berdasarkan riwayat Imam Bukhari daripada Al-Bara. Mana tak ramai. Jadi memungkiri janji, minta apa-apa supaya lantik pemimpin, lepas tu kita tidak jaga dengan baik, itu termasuk dalam orang yang zalim. Lepas pada tu cerita baru kita pergi ke sini kita pergi ke sini, baru kita pergi ke ayat seterusnya. Wa qala lahum nabiyuhum, dah minta desak setelah Nabi tu kata begitu, mereka minta juga. Jadi Nabi mereka pun berkata kepada mereka bahawasanya Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Di sinilah kita tengok daripada dulu lagi dia ada dua golongan ni, pemimpin dalam masyarakat. Satunya orang panggil Nabi, yang kemudian selepas Nabi kita tak ada Nabi, yang adanya ulama. Ni kerjasama, usaha, pakatan antara orang panggil ulama dan umara. Dia ada dua ni. Jadi Nabi di satu pihak, lepas tu Talut, dia kata Tuhan telah Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Dia ada dua. Tak kira lah raja ke presiden ke Perdana Menteri ke, tak serupa lah tu, khalifah ke. Ada. Dan di sini disebut raja, malikat. Menunjukkan sistem beraja tu tidak mutlak tak bagus. Tidak mutlak tak bagus. Dalam Quran ini dia itulah Tuhan lantik. Nabi tu kata Tuhan lantik Talut tu jadi raja. Dia tak sebut khalifah. Dia tak sebut juga presiden ke apa. Perkataan lain, istilah lain, rais. Kalau presiden tu bahasa Arab dipanggil rais. Tak sebut itu. Malik. Malik tu memang raja. Memang raja. Yang pentingnya melaksanakan hukum Allah, perintah Allah. Jaga hukum hakam Allah. Itu yang penting, ikutlah dia apa pun. Kalau kita nak tengoklah, satu ketika dulu, mana sekarang ni berselera kan, negara-negara Arab tu, yang orang panggil Arab Spring. Satu ketika dulu, beberapa tahun yang lampau, kan, hak raja kan tak tergugat.
negara-negara Arab. Tenang je. Hak tergugat tu cuba tengok. Negara-negara yang dipimpin oleh presiden. Hak tu tergugat. Baik Syria, baik Mesir, baik Libya, mana semua tu. Semua presiden. Maknanya raja ada kalanya lebih kemas, lebih stabil. Cumanya kalau kita pergi negeri-negeri orang raja ni tak ada lah seperti kita. Ni balas politik tak apa ni kan. Soal khabar ni, pembangkang, kerajaan tak ada lah. Ni tenang kan. Cumanya begitulah, ada baik buruk apa-apa pun. Baik buruk. Yang baiknya kalau raja tu baik, selesai lah masalah. Tenang. Tak ada nak bala buat masa nak pilihan raya berjuta-juta habis pitih dah. Tak timbul dah masalah tu. Tak timbul. Pitih tu boleh guna untuk sebanyak mungkin untuk kepentingan rakyat. Itu hak baiknya. Tapi kalau raja tu tak kena, tak molek, habis. Susah. Nyayalah rakyat tu. Itu benda. Sebab itulah banyak negara-negara dalam dunia ni tak mahu raja. Susah. Tak mahu raja. Tetapi kalau berdasarkan Quran salah sistem raja. Tak boleh nak kata secara mutlak. Baik kalau kata sistem presiden punya terbaik. Kalau tidak laksanakan hukum Islam, tak ada baik juga. Tak ada lebih juga. Jadi Islam ni duduk situ. Duduk situ. Kalau tengok dalam sejarah Islam, kemudian tu raja banyaknya. Cuma dia sebut saja Khilafah Uthmaniyah. Sebenarnya raja. Sebab dia berdasarkan keturunan juga. Kerajaan Mughal, Raja Jahangir, Alamgir, apa semua tu kan, Shah Jahan, semua raja tu. Semua raja. Dalam sejarah Islam. Kalau kita tengok, kalau kita nak kata raja lah dari segi keturunan, kerajaan Bani Umayyah daripada situ lagi. Dah bermula dah sistem tu, ciri-ciri tu. Mana keturunan ganti ayah dia, lepas tu daripada keturunan pemimpin tu. Itu daripada situ lagi. Kalau kita tidak nak kata sepenuhnya sistem beraja seperti sekarang ni, betul tu. Tapi sistem beraja lah ada ciri-ciri. Dia balah, dia kapal pun, tetapi yang naik tu melaksanakan hukum Islam juga. Ada kalanya lebih baik, ada kalanya kurang baik, lepas tu hak lain naik pula. Semuanya pakai hukum Islam juga. Kecuali setelah orang kafir zaman penjajah tu mari, barulah pakai undang-undang orang lain. Jadi kalau nama apa pun, nama khalifah sekalipun, kalau pakai tu tidak pakai hukum Islam, tak ada makna, tak ada lebih sebenarnya. Jadi melantik Talut menjadi raja. Jadi siapa yang melantik? Siapa yang melantik? Allah. Jadi orang ni maksudnya orang ni jadi gapo-gapo pun di sebalik tu Allah, berlaku dengan takdir Allah. Kita tak payahlah dulu kata kenapa kita tidak jadi gitu. Kenapa kita tidak jadi keturunan raja misalnya. Jangan tengok ketika jadi itu saja. Tengok kalau dia jatuh jadi macam mana. Jadi macam mana. Tidak raja pun pemimpin ni, kalau dia jatuh ketika dia duduk di atas tu memanglah semua orang tunduk ke dia. Semua orang bagi jalan kepada dia. Apa kapet merah lah, kapet kuning macam-macam kan. Tabur bunga. Betul lah. Tapi kalau dah dia jatuh, cuba tengok apa jadi dengan Saddam Hussein. Anak cucu tak boleh duduk dalam negeri. Atau pergi nusuk. Cuba tengok. Itu masalah. Kalau Bangladesh tu dulu, masa dia pisah daripada Pakistan, pecah dulu. Yang kena bunuh habis anak-anak cucu. Orang cari. Dia tu sendiri kena bunuh lah. Kena tengok juga dari sudut tu. Ada ketikanya dia jadi macam tu pakai. Minta sedekah, menyamar lah. Kalau ya Bosnia gitu kan, lawan dengan Bosnia. Sarajevo apa ni, satu lagi negeri tu yang duduk bully Bosnia pada masa itu. Kemudian bila dia jatuh menyamar kan jadi doktor ke apa. Tak ada dah kemudian, tak ada. Itu bendanya orang yang duduk atas ni. Dia jadi gitu.
Nah, kalau kita orang biasa ni tak ada orang duduk sibuk nak suruh masuk J. Kalau ada atas ni bila jatuh, gitulah. Boleh berlaku. Jadi tak ada lah suka tu. Tak ada lah suka tu. Jadi semua ni apa-apa pun berlaku dengan kehendak Allah. Allah SWT lantik. Jadi Nabi kata ni, mana mereka menjawab, bagaimana dia mendapat kuasa memerintah kami? Tu beda perangan dia. Jadi pengajaran di sebalik cerita ni semua, kita umat Islam jangan lagu tu. Dan Alhamdulillah, kalau kita tengok sejarah Nabi kita, sahabat-sahabat tidak jenis tu. Tidak jenis tu. Sahabat-sahabat ni, dia dapat pengajaran betul lah daripada baca Quran, dia faham. Jangan jadi macam ni. Nak ketika nak tu tak minta macam-macam lah. Desak lah. Lepas tu bila itu, dia kokek pula. Kita kata kokek. Begini tak kena, begini tak kena, begini. Ada-ada saja. Dia kata macam mana dia mendapat kuasa memerintah kami, sedang kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya. Pula. Dan dia pula tidak diberi keluasan harta kekayaan. Itu pula yang menjadi ukurannya. Jadi kebetulan Talut itu bukannya orang kaya. Jadi bagi mereka, nak jadi ketua ni kena orang kaya lah. Itu dah jadi tradisi begitu. Baik, kita dah ada nota di sini. 425. Di sini Allah menolak memiliki harta yang banyak atau kekayaan sebagai syarat untuk seseorang menerajui kuasa pemerintahan. Sama ada sebagai khalifah, presiden, raja, dan lain-lain. Memiliki harta yang banyak atau kekayaan semata-mata tidaklah menjadikan seseorang lebih layak memegang jawatan itu. Itulah juga alasan dan mentaliti orang-orang musyrikin Mekah menolak perlantikan Muhammad sebagai Nabi di kalangan mereka. Kata mereka seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Begini ya. Jadi pengajaran daripada Quran ni apa? Nak jadi pemimpin bukan syarat kaya. Bukan syarat kaya. Tapi kalau kita tengok dalam negara-negara demokrasi ni kan ada. Orang kaya tu jadi pemimpin. Boleh beli undi, boleh ke apa kan. Tu biasanya. Jadi syarat kaya. Jadi kaya ni bukan syarat. Bukan syarat. Buktinya ini. Dan nak jadi raja, nak apa ni, dia tidak syarat itu. Yang penting ada kelayakan. Dan kelayakan tu apa? Bukan itu. Kalau ia pun, itu bukan utama. Bukan yang utama. Kalau yang utamanya harta, dia ni seorang hartawan, itu bukan cara yang Allah SWT ajar. Itu mentaliti, bukan mentaliti orang Islam. Orang kafir Mekah dulu jadi masalah pada mereka, sebab itulah juga. Dia kata kalau nak kira Muhammad ni apa, Tuhan nak lantik dia jadi Nabi. Ramai lagi kalau nak kira buat kita ni hak kaya. Kenapa tidak lantik dia? Situ dia letak situ. Dia duduk situ. Sebelum ni apa kedudukan dia? Padahalnya Nabi itu terpilih. Dah kira-kiranya daripada keluarga pemimpin. Dah. Tetapi alasan. Baca Fatih. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Bermaksud, dan kerana mereka mencemuh Nabi Muhammad, mereka berkata, kalaulah Al-Quran ini menjadi bukti kenabian seseorang, maka sepatutnya Al-Quran ini diturunkan kepada seorang besar, yakni yang kaya dan berpengaruh dari salah sebuah dua bandar yang terkenal ini, yakni Mekah dan Taif. Az-Zukhruf ayat 31. Baca lagi. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا
أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Bermaksud, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu wahai Muhammad, sehingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami, atau sehingga engkau mempunyai kebun dari pohon-pohon tamar dan anggur. Kemudian engkau alirkan sungai-sungai di celah-celahnya dengan aliran yang terpancar terus-menerus, atau sehingga engkau gugurkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana yang engkau katakan akan berlaku, atau sehingga engkau bawakan Allah dan malaikat untuk kami menyaksikannya, atau sehingga engkau mempunyai sebuah rumah dari emas, atau sehingga engkau naik ke langit, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab yang dapat kami membacanya. Katakanlah wahai Muhammad, Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? Al-Isra ayat 90 hingga 93. Kalau kita tengok ayat-ayat ni kan, orang kafir tu cara penilaian dia tu begitu. Sebab itu dia susah nak terima Nabi ni sebagai Nabi kita sebagai Nabi, nak terima sebagai pemimpin. Sebab ukuran dia ni emas perak. Kenapa rumah dia tidak daripada emas? Itu yang jadi masalah. Jadi cara memikir gitu materialistik, orang kata, kebendaan, mata duitan, itu bukan cara penilaian agama. Dalam Quran kita baca ayat ni cukup. Kita baca ayat ni macam mana Allah SWT telah melantik Talut menjadi raja. Padahal dia tu tak adalah dari segi kekayaan, tidaklah orang yang kaya, terkenal kaya. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan telah mengurniakannya kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan. Jadi ini yang menjadi ukuran yang diambil kira untuk menjadi pemimpin tu. Ilmu pengetahuan, lebih dalam ilmu pengetahuan. Kalau kira semasa ilmu pengetahuan semasa pun dia kena tahu juga. Kena tahu juga. Lepas tu tubuh badan sihat. Tubuh badan sihat. Kalau hal jantung tak boleh. Cerita benda tu boh dia sendiri boh. Jadi macam mana nak kira? Ni macam mana dia boleh senyum, boleh hadapi dengan senyum. Padahal tegar kalau kita dah. Kalau kita tegar dah, dia boleh senyum. Tenang. Lagu tu kuat, gagah tubuh badan itu. Dah buta tak boleh. Sebab tu kalau kita dalam siasah syariah kan, dalam siasah syariah, dalam al-ahkam sultaniyah, dia sebut ciri-ciri pemimpin itu. Nak jadi ketua negara apa semua ni, dia kena ada ini. Harta tidak disebut. Tidak disebut. Sebab dalam Quran pun tak kira. Dan itu cara orang yang tak faham lah kalau mengambil kira harta benda tu. Baik. 426. Inilah dua syarat yang memang diperlukan untuk seseorang dilantik menjadi raja atau pemimpin negara, iaitu kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan. Terutamanya zaman dulu kan, mana-mana kemudian sekarang ni, sampai sekarang ni anak cucu jadi raja ni kan, asal-asal silahnya, asal-asal dulunya nenek moyang mereka tu orang gagah, ketua bukan. Setelah dia jadi ketua, cuba tengok di sini, Talut pergi perang, patut berjaya kan. Lantik dulu ya, tapi terbukti dia memang layak. Lepas tu Nabi Daud pula. Nabi Daud dia termasuk dalam tentera. Dulu dia tentera di bawah Talut itu. Kemudian Allah lantik dia jadi nabi. Kemudian dia jadi raja pula. Nabi Daud itu. Dalam cerita ni lah, dalam cerita ni. Dan ini semua kita dapat tahu Nabi Daud itu kemudian daripada Nabi Musa, bukan sebelum. Sebab Tuhan sebut dah di awal lagi, mim ba'di Musa. Selepas Nabi Musa. Ini cerita dia semua. Selepas Nabi Musa. Jadi nak ceritanya sejarah Bani Israel ini panjang. Lama. Supaya juga bangsa kita kata Melayu. Baru Melayu ni, tidak lama dah. Turun naik, jatuh bangun bangsa ni lama dah.
Dulu kalau tengok sejarah Melayu ni luah lagi. Bukan Melaya ni yang kita panggil Semenanjung ni. Pak Malaysian. Hak kita lagi. Lepas tu dia kau sikit. Lepas tu ke mana-mana pun lepas pada merdeka tu kita dapat pula lah. Kita kata Alhamdulillah kuasa politik tu. Walaupun tidak betul berjalan mana kan. Tak apalah kau baik, kau betul lah. Dah boleh dah tu. Kita kata gitu. Orang lain yang tak ada langsung. Ada bangsa Kurdi. Satu negara tak ada. Negeri adalah sebahagiannya duduk dalam Turki, sebahagiannya duduk dalam Iraq, sebahagian bangsa ada. Tapi negeri tak ada. Negeri duduk di bawah orang. Di bawah kuasa orang lain. Tak ada kuasa sendiri. Besar makna tu. Ini semua ni mengajar kita politik lah. Kehidupan bangsa tu. Jatuh bangun sesuatu bangsa tu macam mana. Dia kalau ada pemimpin yang kuat, yang hebat macam Talut apa ni, lepas tu Nabi Daud pula ada sekali ni, akan naik pula lah. Bangsa tu akan naik pula lah. Sehingga lepas tu kan, lepas daripada Nabi Daud tu, anak Nabi Daud tu Nabi Sulaiman. Sehingga menguasai dunia pada ketika itu. Sampai begitu sekali hebatnya. Dan ingatlah Allah jualah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmatnya dan pengurniaannya lagi maha mengetahui. Jadi kalau kita tengok di sini, Allah pilih Talut. Bangsa tu tahu. Sebab apa? Nabi dia cerita. Nabi dia cerita. Hak mana tak ada Nabi, bila dilantik, bila jadi pemimpin, itulah pemimpinnya. Itulah pemimpinnya. Cara pelantikannya sesuai dengan zaman lah. Tak ada dah cerita Nabi kata orang ni Tuhan lantik. Tak ada lah. Begitu tu. Yang adanya macam-macam. Melalui parlimen, melalui pilihan raya, macam-macam lah cara tu. Jadi ikut mana-mana pun. Yang molek macam Talut, macam Nabi Daud ini, dia tu raja dan dia tu Nabi. Layak. Sampai macam tu. Ikut mana-mana pun, yang menentukan manusia ni jadi raja, jadi ketua Allah. Atas dia. Itu maksudnya. Dan ingatlah Allah juga yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Hak layak sangat. Ada juga dalam sejarah ni. Hak tak layak sangat. Ada juga. Hak tak pakar lah kata. Dia yang menghancurkan bangsa. Memusnahkan bangsa. Jadi hilang tanah air. Dia. Dan itu sejarah. Dan Allah maha luas rahmatnya. Lagi maha mengetahui. 427. Walaupun kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan merupakan ciri paling utama yang melayakkan seseorang memegang kuasa pemerintahan. Namun Allah jualah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Apa yang berlaku? Bila dia naik, katakanlah, jadi raja. Itu. Semua tak ada berlaku di luar daripada kehendak Allah. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Raja tu, pemimpin tu yang bagus, paling bagus, Allah juga. Yang paling tak pakai, Allah juga. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Kadang-kadang tidak ada pun kelayakan yang sepatutnya pada orang tertentu. Tetapi ia diangkat juga menjadi pemerintah atau raja. Itu semua berlaku dengan kehendak Allah. Itu kena ingat. Dari segi akidah kita, semua yang berlaku ni, daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, berlaku dengan kehendak Allah. Tentu sekali adalah hikmat di sebaliknya. Kerana Allah itu maha luas rahmatnya dan pengurniaannya, lagi maha mengetahui. Jadi semua berlaku dengan kehendak Allah. Macam mana kita kata berlaku dengan kehendak Allah? Orang Melayu ni, suatu ketika dulu ada kerajaan, ada pemerintahan, lepas tu hilang kuasa. Jadi duduk bawah penjajah. Selama mana? Sebab apa? Sebab ada pemimpin-pemimpin yang tak kuat lah. Tidak berkelayakan. Sehingga tanah air itu boleh kepada orang. Contohnya kita, sejarah kita, kalau kita baca tengok. Lepas tu merdeka, Tuhan pui pula.
Dia nak suruh ada tu kan. Ni bapak kemerdekaan kita. Setelah merdeka bendera kita macam mana ni? Apa cita-cita kita? Ni cita-citanya. Biar ada perjuangan, dia adalah perjuangan pula tu. Nak dapat balik tanah air tu. Orang kemudian anggap dia pejuang pula. Pejuang-pejuang ni kadang-kadang kena bunuh. Macam dulu zaman penjajah tu. Penjajah anggap penderhaka lah Tok Jangkuk tu kan. Kan kena bunuh. Bukan senang. Nak boleh lendang, nak boleh tendang tu. Semua ni ada hikmah Allah. Dia bagi jatuh supaya orang kemudian fikir, belajar sejarah. Sebab apa jatuh? Sebab adanya pemimpin yang tidak layak. Yang tak bagus. Yang tidak amanah. Itulah benda. Situ ya semua berulang waktu ulang. Mana-mana, bangsa mana-mana. Kenapa dia naik? Apabila ada pemimpin-pemimpin yang kuat. Gitulah. Pemimpin-pemimpin yang kuat. Baik. Ini masalah kuasa ni, orang ni jatuh, orang ni naik, kadang-kadang lama, mengatah lama lah. Sayyidina Muawiyah 20 tahun jadi gubernur. Di tempat yang sama, tak pernah dilucutkan jawatan. Sedangkan jadi gubernur ni kalau kita sekarang ni menteri besar, gubernur di Kufah tu tukar-tukar, sementara tukar, sementara. Sebab apa? Tempat itulah dia bergantung dengan tempat pula, nasib. Tak kedai tu orang ni duduk sini banyak cabaran. Bila banyak cabaran tu kan macam-macam lah fitnah. Bila banyak fitnah tukar. Tapi Sayyidina Muawiyah duduk di Syam 20 tahun tidak pernah dilucutkan jawatan. Sebab tu dia kuat. Sistem khilafah ni dia gubernur tu dia kuat, bukan macam kita ni tentera apa polis kuasa kerajaan pusat. Negeri ni tak ada apa pun. Kalau zaman dulu sistem khilafah tu gubernur ni kuat kuasa dia. Dia ada tentera sendiri. Dia ada polis dia sendiri. Begitu. Lepas tu jadi khalifah pula 20 tahun pula. Jadi 40 tahun buat tu. Ada orang yang sekejap, ada orang yang lama, ada orang yang disanjung tinggi, masuk dalam sejarah, ditulis dengan tinta emas. Orang kata sejarah dia dikenal oleh bangsa dia lama lah. Dia anggap sebagai tokoh. Kalau orang kafir kan dia buat tugu peringatan. Buat rupa dia mereka cuba tengok presiden dia buat di bukit, lepas sore-sore. Kalau orang kafir dia buat gitulah, mengenai jasa. Baik. Mana-mana bangsa pun begitu. Hak jatuh, hak jadi hina, macam-macam kita tengok dalam sejarah. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Cuba tengok. Untuk menyatakan perkara yang sama juga, Allah telah berfirman begini di dalam ayat yang lain. Ini lebih terang lagi daripada yang kita baca tadi. Yang kita baca tadi itu pun sebenarnya gitu dah. Allah SWT semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Tuhan pilih orang ni, Tuhan lantik orang ni, jatuh orang ni. Semua tu berlaku dengan kehendak Allah. Baca Fatih. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ali Imran ayat 26. Jadi ini hakikatnya. Perubahan kuasa, peralihan kuasa, pertukaran kuasa, orang ni naik, orang ni turun dalam bidang apa pun. Di sebalik tu Allah yang bagi kuasa. Ketika tak ada kuasa, tak ada lah. Jadi peguam negara ke, ketua hakim negara ke, jadi Perdana Menteri ke, jadi menteri besar ke, ikutlah siapa pun yang berkait dengan kuasa ni, Allah yang bagi. Allah yang bagi. Yang sebenarnya berkuasa Allah, orang lain itu pinjaman saja, sementara saja.
Kalau kata lama, selama mana pun sementara saja, pinjaman saja itu. Yang sebenarnya berkuasa ialah Allah. Allah boleh bagi kuasa kepada sesiapa yang dikehendaki. Sesiapa yang dikehendaki, kita kira, kita sebut. Orang mukmin, orang kafir pun ada kuasa. Tengok, molek-molek Islam duduk, orang Islam duduk, penjajah mari. Boleh ke dia? Siapa bagi? Allah bagi. Tak molek pun Allah juga. Daripada Allah juga. Ada hikmah dah tu. Ada hikmah. Tidak kata orang Islam ni molek semua. Dah. Sebab tak molek jatuh tu. Ada tak kena lah tu. Kalau tidak tak jatuh. Molek pun Islam dah. Dia hikmah tu jatuh, bangun, turun, naik ni biasa. Cuma kita kena belajar lah sebab-sebab dia daripada sejarah. Bila kita belajar kita akan tahu. Dia adalah sudut-sudut kelemahan, kekurangan yang tak sepatut ada pada mana-mana pemerintah. Kalau ada, dia akan jatuh. Dan Tuhan cabut kuasa pemerintah daripada sesiapa yang dikehendaki. Dia tak kira. Tidak kata kalau orang Islam tak selamat. Sesiapa? Orang ni mereka 100 tahun, orang ni mereka 200 tahun, orang ni mereka 20 tahun, habis hilang kuasa. Begitu juga yang memuliakan sebagai pemimpin, jadi mulia, disanjung, dihormati. Hina, ada juga yang macam tu. Kerana jadi pemimpin, kalau dia jadi orang biasa pun, tak ada macam tu. Tak ada orang sebut tak baik begitu. Jadi kena ingat, kita nak apa? Nak disebut dengan baik ke atau disebut dengan tidak baik. Kalau nak disebut dengan baik, dalam batas ikhtiar kita, kemampuan kita, kena buatlah dengan baik. Barulah dimuliakan. Carilah sebab-sebabnya. Tapi di sebalik tu, Allah SWT yang memuliakan. Orang kafir mulia cara dia. Di kalangan dia, mereka hormat cara dia. Tapi itu semua nisbi. Biyadikal khair. Kita kan nampak baik dah. Pemimpin orang kafir kan dia nampak baik lah. Bagi minum arak, bagi bebas, kebebasan, nak meniaga tak kira halal. Dia kata baik, baguslah tu. Ya sebenarnya biyadikal khair. Di tanganmu jua kebaikan itu. Orang lain kata baik itu nisbi. Pada pandangan dia. Pandangan dia tu belum tentu betul lagi. Walaupun juta-juta orang sokong pun. Juta-juta orang sokong tu dia boleh naik tu jadi presiden. Ramai yang menyokong. Bagi mereka baik lah tu buat gitu. Tapi baik itu nisbi. Baik yang sebenarnya yang Allah. Allah cerita yang macam mana. Jadi Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Termasuklah sesuatu tu dalam kehidupan kita ni, kuasa pemerintahan. Allah maha kuasa. Nak tukar orang tu, nak ganti orang ni, begitu. Nak pindah orang tu, nak pindah orang ni, beralih kuasa. Itu semua Allah di sebalik yang kita tak nampak tu Allah. Jadi serupalah sini. Jadi semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Jadi kehendak Allah tu kadang-kadang yang layak. Itu sampai masa dia nak naik bangsa tu lah. Nak penaik bangsa tu lah. Dia bagilah orang-orang seperti Talut. Ada. Orang-orang seperti Nabi Daud. Jadi tentera dia. Itu tanda nak naik lah tu. Dan ada juga kita tengok setengah-setengah bangsa tu ada pemimpin-pemimpin hak kita panggil, kita Kelantan panggil tak pakar. Tak pakar dia. Boleh faedah lah. Boleh faedah lah. Begitu ya. Lepas tu ni. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi. Dan Nabi mereka berkata lagi kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu yang menunjukkan benarnya dari Allah ialah datangnya kepadamu tabut, yakni peti yang telah dirampas oleh musuh, yang mengandungi ketenteraman jiwa, yakni sesuatu yang memberi ketenteraman jiwa dari Tuhan. Dan sebahagian, yakni berisi sebahagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun. Ada di dalam itu, dalam peti itu, dalam tabut itu. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Yani akan dibawa oleh malaikat. Nabi itu cerita dah kepada pokok dia. Sesungguhnya
peristiwa kembalinya tabut itu mengandungi satu tanda keterangan bagimu jika betul kamu orang-orang yang beriman. Jadi di sini Nabi, muka dia Nabi kan, dia dapat wahyu. Padahal kita tak tahu nama dia dengan tempat, ada pun dalam riwayat-riwayat yang tidak sahih lah. Dalam riwayat yang tidak sahih. Dalam Bible, dalam apa ada juga cerita. Jadi Nabi tu cerita, pokok dia duduk petikai kan, nak lawan Nabi ya. Nabi pun kata tanda dia ni memang layak ialah Allah akan buat mari tabut itu yang selama ni berapa puluh tahun tak tahu dah, berapa lama, berapa ratus tahun dah, tak ada. Sebab kita lah, kita kata suatu ketika dulu Hajarul Aswad tu dia buat lari kau kan, tak ada Hajarul Aswad tu, tempat dia kosong. Siapa buat lari? Puak-puak Karamitah buat lari lama 80 tahun, lepas tu baru dapat balik, buat klik pula letak situ. Ni tabut ni pula betul lah, lama boleh kepada Musa. Jadi puak-puak dia lemah semangat lah Bani Israel. Selama ni kalau nak pergi perang, nak pergi mana, tabut tu duduk depan di bawah. Dalam riwayat lah, dalam riwayat semua. Dalam tafsir Quran dengan Quran ni tak ada, tapi tabut itu memang dia jadi naik semangat lah bila tabut tu balik ni. Puak dia tu, sebab selama ni pun kalau dasarkan riwayat-riwayat disebutkan bawa tabut tu pergi, dia menang, sentiasa menang. Tu dia suka sangat tu. Apa ada dalam tabut itu? Peninggalan Nabi Musa. Kepingan kitab Taurat itu ada di dalam tu. Dan benda-benda lain lagi lah ada di dalam tu. Jadi akhir sekali ceritanya ini dah berdasarkan riwayat. Dan riwayat itu pun bukanlah riwayat yang kuat sangat. Kalau orang nak riwayat yang sahih, tak boleh pakai lagi. Jadi kalau kita ni tafsir Quran dengan Quran yang tak ada dalam Quran, tak ada lah, kita tak boleh buat mari lah. Kalau orang yang beriltizam untuk tafsir dengan riwayat yang sahih, dia tak boleh buat mari juga riwayat. Sebab itu riwayat itu bukan riwayat yang sahih pun. Jadi ceritanya, kalau sekadar nak cerita lah, dalam riwayat yang tidak sahih, bila pergi ke negeri musuh tu kan, bala macam-macam menipu. Jadi mereka tak boleh, akhir sekali terpaksa kena pergi lepah, bawa kereta lembu, letak tabut itu atas kereta lembu tu, bawa sampai satu kawasan, lembu tu pergi. Inilah disebutkan malaikat bawa. Mari pergi letak depan Talut. Betul lah Nabi mereka kata tu. Inilah tanda dia ni memang dilantik oleh Nabi, dilantik oleh Allah. Itu yang aku kata tu, ni bukti. Dia akan jadi gini Nabi tu. Memang pokok dia tengok, mari sungguh. Sebab apa? Macam-macam penyakit pokok dia kena bala, wabak macam-macam. Kalau ada seperti tu, buat pergi ke situ, bala situ. Dia kata tak ada pasal kita ni. Kita pergi itulah lepah lah. Bawa lembu sampai satu peringkat, makan lari. Lembu tu sendiri pergi bawa letak depan demo-demo ni. Lepas tu ambil lah, kau betul lah tabut betul lah. Selama mana pokok dia tak ada tabut itu. Jadi mengandungi sesuatu yang memberi ketenteraman jiwa. 428 Sakinah disebutkan di sini. Ada sakinah di dalamnya. Sakinah adalah sesuatu yang memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa kepada manusia. Ia merupakan salah satu nikmat dan kurniaan Allah yang sangat besar. Selain di dalam ayat ke-248 surah Al-Baqarah ini, ia tersebut juga pada beberapa tempat yang lain di dalam Al-Quran. Kalau kita perhati dalam Al-Quran, ada beberapa tempat lagi yang disebut Allah turunkan sakinah. Dikatakan sakinah itu datangnya dari Allah, dan Allah lah yang menurunkannya. Antaranya pada ayat-ayat di bawah ini. Jadi sama juga dalam cerita ni yang kita baca ni,
disebutkan ada sakinah. Sakinah ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca situ. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Bermaksud, kemudian Allah menurunkan ketenangan serta ketenteraman kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Allah juga menurunkan tentera yang kamu tidak nampak, selain dia menyeksa orang-orang kafir itu dengan kekalahan yang membawa kehancuran. Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. At-Taubah ayat 26. Baca lagi. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Bermaksud, jikalau kamu tidak menolongnya Nabi Muhammad, yakni Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari negerinya Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang sahabat semasa mereka berlindung di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan dan ketenteramannya kepadanya, yakni Nabi Muhammad, dan menguatkannya dengan bantuan tentera, yakni malaikat yang kamu tidak nampak. Dan Allah menjadikan seruan syirik orang-orang kafir terkebawah, yakni kalah dengan sehina-hinanya. Dan kalimah Allah, yakni Islam, ialah yang tertinggi selama-lamanya. Kerana Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. At-Taubah ayat 40. Baca. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Bermaksud, Tuhan yang membuka jalan kemenangan itu, dialah yang menurunkan ketenangan dan ketenteraman ke dalam hati orang-orang yang beriman, yakni semasa mereka meredang terhadap angkara musuh, supaya semasa mereka meradang terhadap angkara musuh, supaya mereka bertambah iman dan yakin beserta dengan iman dan keyakinan mereka yang sedia ada. Padahal Allah menguasai tentera langit dan bumi untuk menolong mereka, dan Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Fath ayat 4. Ini kalau kita tengok di sini, itulah baca lagi, ada lagi. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Bermaksud, demi sesungguhnya Allah redha terhadap orang-orang yang beriman ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu wahai Muhammad di bawah naungan pokok, yakni yang termaklum di Hudaibiyah. Maka dengan itu terhadap apa yang sedia diketahuinya tentang kebenaran iman dan taat setia yang ada dalam hati mereka, lalu dia menurunkan ketenangan dan ketenteraman kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya. Al-Fath ayat 18. Jadi dalam semua ayat ni ada sebut sakinah. Sebagaimana dalam ayat yang kita duduk baca ni, وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. Di dalam tabut itu ada sakinah dari Tuhan kamu. Begitu juga dalam ayat-ayat yang kita baca itu disebutkan sakinah itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini suatu perkara yang sangat diperlukan untuk orang-orang yang nak berperang, nak berjihad. Bila dia ada ketenangan jiwa tu, dia merasa kalau dia mati pun tak apa, bertuah, beruntung mati, barulah kuat semangat, tidak takutlah, tidak gentar, bila ada ketenangan itu. Jadi ketenangan tu mari melalui tabut tadi, melalui tabut. Seterusnya mana tadi? Dan sebahagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun ada juga dalam itu. Jadi 429.
Sebahagian daripada peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun sebagaimana kita semua maklum, adik-beradik kan. Nabi Harun itu walaupun abang, dilantik dia menjadi Nabi dan Rasul selepas adik dulu. Adik dulu. Kita kata macam mana begitu? Boleh saja pelantikan itu. Seperti orang nak kahwin lah, adik kahwin dulu. Apa salahnya? Boleh berlaku, banyak berlaku pun. Adik kahwin dulu, ya kakak kahwin kemudian. Boleh. Bahkan zahirnya daripada Quran, Nabi Harun itu dilantik atas permintaan Nabi Musa. Tapi semuanya dalam kehendak Allah tu sudah ada dah. Memang Allah SWT nak begitu pun. Dia bagi Nabi Musa tu tergerak begitulah, nak kata begitu, nak minta begitu tu. Memang Tuhan nak dah. Tapi dia zahirnya melalui permintaan daripada Nabi Musa. Itu tersebut di dalam Quran. Yang masih tersimpan dengan baik di dalam tabut itu sebenarnya merupakan peninggalan yang ditakdirkan Allah untuk kebaikan dan keberkatan anak cucu mereka dari kalangan Bani Israel di kemudian hari. Inilah yang dari Tuhan sebut, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dulu kita sudah baca dah dua tempat Allah SWT sebut itu. Mungkin sebut kepada Bani Israel supaya kenal betapa Allah SWT beri nikmat kepada mereka. Antara nikmat inilah yang Allah SWT bagi. Mereka dapat melihat, menyaksikan sendiri. Peninggalan yang ditakdirkan Allah untuk kebaikan dan keberkatan manusia itu pada ayat yang lain disebutkan sebagai baqiyatullah wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Yang kita baca tadi. Di dalamnya ada sakinah daripada Tuhan kamu, wa baqiyatun. Sakinah tu tak ada benda. Bila dapat benda tu dengan sendiri rasa tenang, rasa lega, rasa kuat semangat, naik semangat. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun, ni ada benda yang boleh dilihat, boleh dipegang. Jadi pihak musuh tu tak boleh ambil, tak boleh pergi dekat. Dia boleh buat lari. Lepas tu bawa pergi situ bala, bawa pergi situ abak berlaku, bawa pergi situ sakit. Dia kata tak ada pasal kita ni. Dia ambil barang sakti orang. Sakti lah kita kata. Akhir sekali hantar balik. Di baqiyah. Di tempat yang lain disebut baqiyatullah. Baqiyatullah. Ia sebenarnya adalah limpah kurnia Allah kepada golongan manusia dalam pelbagai variasi. Macam-macam cara Allah SWT bagi limpah kurnia itu. Allah berfirman, baca. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaikum bihafidh. Bermaksud, limpah kurnia Allah kepadamu lebih baik bagimu, yakni daripada apa yang kamu ambil secara haram itu, jika betul kamu orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah orang yang menjaga dan mengawas perbuatan kamu. Surah Hud ayat 86. Jadi kalau baqiyatullah dia Allah SWT bagi ni sikit pun dia ada keberkatannya. Itu lebih bermakna. Bila Allah SWT kata benda ni haram, ini halal, ini haram, tak usah duk ambil yang haram tu lah. Tak usah duk buat kerja, duk cari daripada benda haram lah. Kita kata, kalau kita tak ambil benda haram, tinggal sikit lah. Baqiyah, ada sisa sajalah. Sisa tu lebih baik. Kalau nak kata sisa. Kalau sisa tu hak Allah, itu lebih baik lah. Macam peninggalan lama dah pecah-pecah. Peninggalan lama pun kesan dia tu. Kesan dia tu. Lebih berharga daripada hak baru lagi. Kita zaman ni orang-orang hak gila. Barang-barang antik kan, dia sanggup beli tu. Kita kata, wah apa barang lama. Dia sanggup beli. Mahal pun. Lebih mahal daripada hak baru. Sebab ada makna bagi dia lah. Bagi dia. Dia belinya kumpul stamp lah macam-macam orang ni kan. Kumpul stamp lama-lama. Duit lama, sanggup beli. Padahal kita kata, apa gunanya?
kepada dia itu bermakna. Lepas tu tabut itu akan dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya peristiwa kembalinya tabut itu mengandungi satu tanda keterangan bagimu. Jika betul kamu orang-orang yang beriman. Begitulah Nabi ini dengan umat dia begitu. Kadang-kadang nyata satu mukjizat yang luar biasa pelik. Macam di sini berlaku kepada Nabi itu, dia sebut itu tepat. Jadi macam mana umat tidak yakin? Kalau ada sedikit sebanyak sebelum pada itu ragu tentang Talut yang dikatakan oleh Nabi itu dilantik oleh Allah, dia mari semula, dia mari kekuatan itu, dia jadi bersatu. Dan macam mana dia boleh buat begitu? Kalau dalam cerita tu lah, dalam cerita riwayat tu, walaupun tidak sahih, dalam setengah-setengah tafsir ada. Jadi buat begitu, malaikat buat begitu. Ta'miluhul malaikah. Mereka nampak malaikat ke? Tak nampak. Cuma macam mana pergi ke situ, pergi tempat yang berkenaan tu, berhenti di situ. Suatu yang macam dirancang, macam ada orang yang jadi driver tu yang bawa kereta lembu tu. Kalau tidak, dia boleh pergi kosing. Mungkin tak ada orang. Pokok dia pun tak mahu dah. Tinggal gitu, dia lepas gitu. Lembu tu bawa pergi ke tempat mereka duduk ramai-ramai situ. Tak ada siapa. Jadi siapa yang bawa? Allah SWT sebut malaikat. Setengah-setengah tu orang dia takwil mana orang jauh, kata dia orang yang baik. Tak perlu takwil, Allah semua sebut malaikat lah. Lepas tu tak nampak. Tahu mana malaikat bawa? Dan Nabi cerita. Kalau kepada kita Tuhan cerita, malaikat bawa. Sebab kita kata hujan, zahirnya awan, zahirnya angin. Tapi dalam akidah kita malaikat Mikail duduk kawal. Tu maksud apa dia? Hakikatnya malaikat Mikail duduk di bawah bidang kuasa dia. Gitu. Tapi zahirnya kita nampak gitulah, angin, peranan matahari, peranan itu ini, awan tu. Di sebalik tu. Begitu juga ni. Macam mana kalau kita fikir dengan akal biasa, lembu tu tak pergi ke lain, pergi tempat tu. Kalau kita pakai ni, malaikat bawa selesai, masalah selesai. Mana je dengan kehendak Allah buat pergi tempat mereka duduk ramai-ramai duduk, tercengang tengok. Dia berebut pergi tengoklah peti tu, apa tu naik semangat pula lah. Gitu caranya. Jadi peninggalan lama ni dia boleh menaikkan semangat bangsa tu, lepas tu falamma fasala Talut bil junud. Lepas tu mungkin perai lah, cukup dalam syaratnya. Akhir-akhirnya nak apa lagi? Tak ada apa dah lah. Tak ada ragu apa tentang Talut. Biarlah dia tidak kaya, tidak apa pun, banyak dah bukti ni. Nabi kita royak pula, kata pula dia ni yang dilantik. Jadi dia pun bawa tentera lah, mungkin nak perang, nak ambil balik tanah air dia tu. Sebab tu kalau kira sejarah ada, Yahudi dia kata hak dia semua, Mesir hak dia, Syria tempat Amalikah duduk tu, Syria, Jordan apa tu, hak dia. Jadi dia akan ambil balik lah sejarah. Hak Islam dia kata baik, hak kita dulu lagi. Kalau pakat nak main dakwah gitu dah, ambil gitu, boleh dakwah belakang dah. Orang putih kata hak dia dulu kata Malaysia. Jadi dia lebih berhak dah. Hak sebelum pada tu kata hak dia sebelum tu hak kita dah. Orang tak kira dah. Betul tanah kita dulu. Berapa kali tukar nama dah. Kita nak tahu hak kita lagi. Tak ada mana dah gitunya. Gitu. Dia kira hak semasa tu, hak semasa. Jadi Bani Israel ni begitu mulia, begitu hebat. Dalam sejarah dia panjang, ada ketikanya tanah air dia diambil oleh orang, terpaksa dia kena lari, kena bunuh seramai mana. Lepas tu dia pergi serang balik pula apabila ada pemimpin-pemimpin seperti Talut dapat balik pula. Begitulah dalam sejarah dia. Jatuh bangun. Jadi cara dia Tuhan bagi ni kepada dia ni. Dia kata kemudian apabila Talut keluar bersama-sama tenteranya, berkatalah ia,
Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang meminum airnya, maka bukanlah ia dari pengikutku. Dan sesiapa yang tidak merasai airnya, maka sesungguhnya ia dari pengikutku. Kecuali orang yang mencedok satu cedokan dengan tangannya. Sesudah diingatkan demikian, mereka meminum juga dari sungai itu dengan sepuas-puasnya, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Setelah Talut bersama-sama orang-orang yang beriman menyeberangi sungai itu, berkatalah orang-orang yang meminum sepuas-puasnya, kami pada hari ini tidak terdaya menentang Jalut dan tenteranya. Berkata pula orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah, berapa banyak yang pernah terjadi. Maknanya dalam sejarah lah, golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah sentiasa bersama-sama orang-orang yang sabar. Jadi Nabi Talut tadi, raja tadi tu, keluar bersama-sama dengan tenteranya. Begitulah dalam sejarah raja-raja ni kan. Kalau kita berkati nenek moyang dia tu, memang orang kuat macam Talut ni. Lepas tu anak cucu dia. Sejarah mana-mana pun begitu. Sebab apa? Orang duk kenal dulu. Keluar, jadi dia ada disiplin dia ada cara dia. Supaya orang duduk dalam tentera lah, kena buat gini. Terutama kalau nak jadi komando tu, dia kena boleh kawal diri dia betul. Tak boleh tidak patuh begitu. Ketua kata begini, buat macam lain. Kalau ketua kata begitu. Jadi puak-puak ni ada tidak patuh. Tapi oleh kerana Allah SWT nak bagi keberkatan, nak bagi kemenangan kepada mereka, ada sedikit pun dia berjaya. Sebab dipimpin oleh pemimpin yang bagus macam ni. Jadi hak dapat menyeberangi. Jadi kuat tu apa? Minum sikit je. Dia kata kalau minum sikit. Jangan minum banyak. Secedok gitu je. Jangan minum banyak. Itu satu ujian lah. Ada yang tak tahan, tak hakok. Minum banyak. Ini semua latihan tentera. Latihan tentera. Kena begini, kena bangun masa ni. Kena pergi menyelam, kena berlatih begini-begini. Kena ikut. Tak ikut tak jadi. Tak ikut tak jadi. Macam ni. Berkait dengan minum je kita kata. Tak ikut, tak jadi dah. Jadi lemah lah, terduduk situ lah. Tetapi hak kita kata berdasarkan riwayat Bukhari ni, pergi bersama-sama Talut ni 313 orang, tak apa. Tapi dapat kemenangan. Yakin, kuat ni pokok ni. Jadi orang ramai-ramai lagi pakai tidur situ. Tinggal situ, tak berani dia nak pergi. Tak juga kata dia nak lawan dengan Jalut ni. Puak-puak Amalikah ni terkenal, besar. Gagah. Kalau 10 orang puak main-main yang nak handing ke dia dah. Gagah. Berani. Jadi puak-puak Bani Israel hak minum banyak tadi lah, hak minum sikit tu tak. Hak minum sedikit tu tidak. Hak minum sedikit mengikut arahan Talut itu tak ada apa-apa dia tu. Itulah yang disebut di sini, berkatalah pula orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah. Di sini 430. Perkataan zan dan pecahan-pecahannya di dalam bahasa Arab lebih banyak digunakan dengan arti syak dan ragu. Tetapi sering juga ia dipakai dengan arti yakin. Pada beberapa tempat di dalam Al-Quran ia terpakai dengan arti yakin. Itu kena tahulah. Zanna, yazunnu dan lain-lain pecahan dia lah. Alladzina yazunnun di sini juga berarti orang-orang yang yakin. Bukan orang-orang yang menyangka dah. Berat sangka saja, tidak. Orang-orang yang yakin. Dengan arti yakin juga perkataan ini telah digunakan oleh Allah pada ayat ke-46 yang lalu. 46 yang lalu dan pada ayat ke-20 di dalam surah Al-Haqqah berikut. Di sini dengan makna yakin.
Jangan dipakai dengan makna syak, dengan makna ragu. Tidak. Baca apa ni? Fatih. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Bermaksud, sesungguhnya aku yakin bahawa aku akan menghadapi hitungan amalku pada hari yang ditentukan. Al-Haqqah ayat 20. Maksud menemui Allah di sini ialah menemui pertolongannya. Itu. Orang-orang yakin akan menemui Allah. Apa makna menemui Allah di sini? Yang menemui pertolongan Allah. Orang-orang yakin akan mendapat pertolongan Allah. Itu yang dimaksudkan. Kerana dia, Allah sendiri telah berfirman. Baca. Ala inna nasrallahi qarib. Bermaksud, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Al-Baqarah ayat 214. Maknanya kalau ikut cara dia betul, tentera itu akan mendapat pertolongan Allah. Jadi yakin itu, itulah alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Tentang semaya dulu kan kita baca dulu. Itu pun zan dengan makna yakin. Ada juga tempat-tempatnya zan itu dengan makna sangkaan sahaja. Ada juga. Lebih banyak begitu sebenarnya. Tapi pada beberapa tempat ini dengan makna yakin. Pecah hadiah lah, pecah hadiah. Zan ini. Macam zanantu itu pun pecah hadiah. Yazunnun, pecah hadiah. Jadi itu kita kena tahulah. Pada beberapa tempat dalam Al-Quran, zan itu dengan makna yakin. Kalau dari segi istilahnya zan itu mana berat balik ada daripada tak ada. Apa-apalah. Sampai dah ke tidak benda tu. Berat balik sampai dah, itu zan. Kalau sama berat, sampai dah dengan tak sampai lagi, itu syak orang panggil. Syak. Jadi zan ni tak boleh. Dalam akidah tak boleh, zan tak boleh. Dia kena yakin. Tapi kalau dalam bab fiqh, furu', syariat, zan sudah memadai. Tak apa. Boleh pakai. Sebab kita tengok jan. Kita tahu dah pukul berapa masuk zuhur. Bunyi jan kita. Zan itu. Kita boleh pakai dah. Kita pun bayar tu. Tak keluar tengok matahari. Tengok matahari. Orang zaman dulu pandai kan tengok matahari. Tubik tengok. Dia kata pukul 1 dah ni, pukul 2 dah ni. Dia buat kita tengok. Tak tahu apa. Tengok lah. Jadi tengok matahari itu kepada orang yang reti. Itu yakin. Tak tengok matahari jam, terpakai jam tu zat. Boleh tak? Dia sah. Tidak kata mesti kena tepat. Pengadap kiblat kita jauh kan. Tepat dah kan ni. Kau gayung, belok sikit kita tak apa, tak jadi masalah. Lebih-lebih kurang itu tak apa. Itu zan sahaja sudah memadai. Tak perlulah kita ragu nak tanya ni masjid betul ke tidak ni. Lama kan tak betul sikit dah. Kita tak sembahyang masjid ni, tak ada pasal kata. Tak ada pasal. Jadi berapa banyak yang pernah terjadi golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak. Ini pun suatu, kalau kita nak kata satu pegangan, memang kenyataan. Berapa banyak orang sikit, mula-mula sikit, kemudian jadi besar. Kita boleh perhati. Hak sikit jadi ramai. Kemudian satu ketika sikit, kemudian jadi ramai. Kalau kita tengok sampai Nabi Ibrahim mula kan, buat pergi anak dia Ismail duduk situ tu. Orang kita kata tak ada gamuk kan. Siapa dia lah nak ada. Duduk. Air tak ada. Mula-mula. Lepas tu kau ramai. Sekarang ni jadi tumpuan. Ramai. Begitu lah. Gapo-gapo pun. Dalam bidang apa pun. Hak sikit tu kadang-kadang dia akan jadi duduk di atas kemudian. Walaupun satu ketika dulu dia orang tak nak pandang apa pun. Tak ada nilai sikit bilangan. Tapi berdasarkan ayat ni sikit pun ada kalanya dia boleh menewaskan yang banyak. Kemudian sekat itulah dulu nampak kita malam ni setakat.